Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya telah pun kami sediakan dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Tetamu yang lama sebenarnya saya tak temui, rasa rindu itu masih ada lagi sebenarnya, tetapi akhirnya terubat juga rasa rindu itu kerana tetamu yang menemani saya di studio hari ini adalah merupakan tetamu yang sebelum ini agak acap kali juga sebenarnya muncul bersama saya di program Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ialah kerjaya antara laluan akademik atau kemahiran. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan apapun izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Khabar baik, terima kasih menjemput saya. Lama ini betul mungkin ya. Kali yang ke-20 kita bersama. Tapi tak apalah, kerana yang menarik ialah Kementerian Sumber Manusia merupakan kementerian baru sebenarnya, di mana Datuk Seri diangkat sebagai Ketua Setiausaha. Dan ini juga saya percaya merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Datuk Seri. Ya, satu cabaran yang sangat menarik dan hebat. Ya. Okey, dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kita juga memberi ruang dan juga peluang sebenarnya kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa, seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 032604 0155 dan satu lagi talian tentunya lah 032604 0149. Baik, ini macam saya katakan merupakan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya Datuk Seri. Dan kita tahu baru-baru ini pun keputusan SPM telah pun diumumkan dan mungkin mereka yang telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang begitu gembira sekali. Tetapi bukan mustahil jugalah. Mungkin ada juga perasaan kecewa di kalangan pelajar-pelajar yang mungkin tidak mencapai seperti apa yang mereka harapkan dalam keputusan SPM. Dan mereka juga merasakan seolah-olah pintu untuk mereka maju ke depan itu sebenarnya seolah-olah sudah tertutup sebenarnya. Jadi inilah persepsi yang harus kita cerahkan sebenarnya kepada mereka, dan inilah yang kita pilih, iaitu tentang kerjaya antara laluan akademik atau kemahiran. Tapi sebelum itu, Datuk Seri, saya juga nak tahulah tentang peranan yang dimainkan oleh Kementerian Sumber Manusia itu sendiri demi memberi penjelasan kepada penonton-penonton kita. Kementerian Sumber Manusia ini mempunyai dua tugas penting ataupun fungsi penting. Yang pertama sekali ialah menyediakan latihan kepada bakal-bakal pekerja dan mereka yang berada dalam lapangan pekerjaan. Fungsi pertama. Fungsi kedua tu ialah menguruskan hal ehwal berkaitan dengan pekerjaan, memberikan apa yang kita sebutkan sebagai peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Ini juga meliputi kemudahan-kemudahan yang ada, dan begitu juga dengan keselamatan sosial. Kalaulah dalam perkhidmatan awam itu peranan ini dimainkan oleh JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, yang mengendalikan lebih kurang 1.5 juta penjawat awam. Lebih kurang 15 juta lagi adalah penjawat sektor swasta ataupun yang bekerja secara sendiri yang menjadi tumpuan kepada Kementerian Sumber Manusia ini. Bila kita bercakap tentang tenaga-tenaga kerja ataupun pekerja-pekerja mahir khususnya, pada satu ketika ada juga yang memberi pandangan dan juga pendapat bahawa mungkin negara kita masih lagi dikatakan kekurangan ataupun ada kelemahan dalam melahirkan pekerja-pekerja mahir terutamanya, ataupun the so-called professional di kalangan pekerja-pekerja kita. Sejauh mana betul ataupun tidaknya anggapan pekerjaan ini terbagi kepada 9 kelompok ya. Kalau kita tengok apa yang sebutkan sebagai
klasifikasi pekerjaan di Malaysia kita ni, kita menggunakan klasifikasi peringkat terbangsa. Yang nombor 1 tu pengurus, yang kedua profesional, kemudian tu para profesional dan sebagainya. Yang menjadi persoalan di Malaysia ni yang di bawah-bawah tu, yang mana sebahagian besar daripada pekerja-pekerja kita masih lagi didominasi oleh mereka yang tidak mempunyai sebarang kelayakan. Itulah tujuan kita mengadakan sistem persijilan kemahiran dalam konteks banyak negara Eropah khususnya. Setiap mereka yang masuk dalam sektor pekerjaan tu mesti melalui proses persijilan. Sama ada persijilan tu sebelum masuk kerja ataupun sedang bekerja. Dan ada satu kenyataan yang dibuat oleh pihak majikan yang meminta pihak kerajaan Malaysia segera memberikan persijilan kepada rakyat Malaysia. Dan persijilan inilah yang bolehkan mereka dapat mengetahui apakah portfolio pekerjaan mereka, untuk mereka berbincang dengan majikan untuk mendapatkan grade yang lebih baik, gaji yang lebih baik dan seumpamanya. Kalaulah persijilan itu tak ada, jadi tak ada asas untuk penggajian untuk ditingkatkan dari masa ke semasa. Jadi tumpuan kami ialah bagaimana mereka yang tak dapat melalui pendidikan formal, semasa bekerja mereka ada sistem yang dilalui membolehkan mereka ini dapat persijilan. Akhirnya mereka dapat apa yang kita sebut sebagai skill kemahiran Malaysia 1 sampai 5 tu. 5 tu bersamaan dengan ijazah walaupun mereka tak pergi universiti. Kalau sistem persijilan ni diikuti, akhirnya mereka ini setara dengan mereka yang graduan daripada universiti. Dan dari segi gaji pun mungkin lebih lumayan sebab mereka ini mempunyai pengalaman untuk buat, kelebihan ni adalah kemahiran tu. Itu yang diistilahkan sebagai profesional. Kemahiran, itu yang kita nak sebut. Okey, saya juga difahamkan Datuk Seri baru saja pulang dari Switzerland menghadiri the International Labour Conference. Jadi apa yang dibincangkan di sana sebenarnya? Mungkin ada 3 perkara penting yang dibincangkan. Pertama sekali ialah berkaitan dengan transisi yang adil kepada pekerja-pekerja apabila sebahagian besar daripada industri akan datang ni lebih menumpukan kepada pekerjaan, sistem dan perkhidmatan yang kita anggap sebagai mesra alam, green jobs. Jadi apa yang akan berlaku kepada mereka yang berada dalam sektor yang bukan dalam kelompok green jobs ni, contohnya sekarang ni kita bicara tentang penghasilan tenaga hijau, daripada solar, daripada hidro, daripada sisa. Apa akan berlaku kepada mereka yang bekerja sekarang ini dalam sektor yang menghasilkan tenaga daripada bahan api fosil, daripada arang batu, daripada gas dan sebagainya. So mesti ada kaedah untuk menampung mereka ini, jangan dibiarkan. Itu satu. Yang keduanya ialah apprenticeship, perantisan lah dalam bahasa Melayu. Ini sangat penting. Selama ni kalau kita sebut tentang pelatih itu, mereka ini berlatih lah, tak ada hak dalam sesebuah organisasi dan sebuah sistem pekerjaan ataupun organisasi yang membiayai sesuatu program perantisan ni. Dan dibincangkan juga mereka juga punya hak, malah diberikan kepastian turut boleh terlibat dalam kesatuan sekerja. Mungkin di Malaysia tak penting kesatuan sekerja ni, tapi di negeri luar khususnya di Eropah, kesatuan sekerja ni sama pentingnya dengan majikan dari segi sumbangan kepada negara. Dan yang ketiga yang juga penting ialah tumpuan kita untuk social protection kepada pekerja itu harus diberikan tumpuan yang lebih. Contohnya tahun ni Cik Abang Sakawi di Malaysia kita menguatkan pekerjaan gaji minimum 1,500. 1,500 gaji minimum. Yang lain ialah 45 jam waktu bekerja daripada 48 jam. Lebih daripada 45 jam dibayar allowance lebih masa. Ini kepada mereka yang bergaji 4,000 ke bawah. Jadi kita ingin ingatkan kepada majikan-majikan supaya jangan alpa tentang hak pekerja ini. Bila Datuk Seri sentuh tentang hak pekerja, ini pun satu isu yang cukup penting sebenarnya.
Apakah Datuk Seri melihat bahawa mungkin dari aspek undang-undang, dari aspek labor law itu sendiri masih lagi ada kelompongan yang mungkin perlu dilihat secara serius? Mesti. Kita tahu ni contohnya pembaikan yang telah dibuat. Alhamdulillah kepada teman-teman saya, rakan-rakan saya yang senior dalam kementerian yang dah buat kerja ni. Contohnya paternity leave, cuti kepada bapa yang isterinya melahirkan anak 7 hari ya, bermula pada tahun ni. Tapi kita ni ketinggalan jauh. Di Indonesia sebulan, di Singapura 2 minggu, dan pada tahun ini cuti bersalin 98 hari. Ketika anak-anak saya 4 orang tu bersalin, bukan bersalin, isteri saya bersalin kan anak 4 orang ni, kami dibenarkan cuti 40 hari je masa tu. Sekarang ni 98 hari, gaji dibayar. So ini adalah perkara-perkara yang kita cuba samakan dengan standard di peringkat antarabangsa, tetapi kita masih jauh lagi ketinggalan. Ada negara yang 6 bulan cuti, ya, bergaji penuh. Ada juga suara-suara di luar sana yang menyuruh saya bertanya lah, bukan perkara yang aneh sebenarnya, tetapi berlaku sebenarnya di negara kita, di mana kadang-kadang majikan itu mengambil kesempatan di atas kesempatan pekerja-pekerja yang sedia ada, take advantage lah dalam bahasa Inggeris. Apakah ini juga dilihat sebagai satu lagi isu yang perlu dilihat secara serius? Saya fikir ini satu perkara yang besar yang kita bincangkan setiap hari di kementerian. Pekerja ada hak untuk menyuarakan rungutan ataupun ketidakpuashatian mereka itu kepada kesatuan sekerja atau kepada pihak Jabatan Tenaga Kerja, JTK Semenanjung Malaysia ataupun JTK Sabah dan Sarawak. Dan JTK akan buat siasatan. Dan perkara-perkara ini saya fikir perlu diketahui oleh pekerja. Kita bukan nak menunjukkan bahawa perlu ada pertembungan antara pekerja dan majikan. Yang penting pekerja bekerja sebaiknya dengan produktiviti yang tinggi, dan mereka juga perlu diberikan hak yang sepatutnya, gaji yang setimpal, kemudahan-kemudahan yang ada. Dan di mana saja sekarang ni, kalaulah gaji itu tak setimpal, akan menjadi isu kepada negara tersebut. Banyak pelabur sekarang ni berhati-hati kalau isu berkaitan dengan perburuhan ni tidak diberi penekanan yang sepatutnya lah, yang sewajarnya. Saya suka bila Datuk Seri menyebut istilah pelabur. Ini pun satu lagi perkara juga yang saya nak dapatkan pencerahan daripada Datuk Seri lah. Kalau kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, beliau sendiri keluar melawat negara-negara, bukan saja untuk mengukuhkan hubungan diplomatik, tetapi yang lebih penting ialah untuk cuba menarik pelabur-pelabur daripada negara-negara tersebut untuk melabur di dalam ataupun di negara kita ini. Tetapi persoalan yang dimainkan, ada yang mengatakan mereka mungkin masih lagi merasa tidak yakin untuk melakukan satu pelaburan yang besar di negara kita ini kerana kita dikatakan kurang dari sumber pekerja-pekerja mahir, kurang daripada mereka yang mungkin layak untuk diambil bekerja oleh pelabur-pelabur daripada luar negara ini. Sejauh mana betul ataupun tidak? Ada bidang tertentu yang memang kita jauh ketinggalan, khususnya bidang baru. Tapi sebahagian besar daripada bidang pelaburan yang kita beri tumpuan di Malaysia ini, kita mempunyai cukup pekerja yang berkelayakan. Isunya ialah pekerja-pekerja di peringkat bawahan ni, yang kita sebut sebagai pekerja tidak mahir, yang juga memerlukan dan merupakan pergantungan kita kepada warga asing. Di Malaysia kita secara tersiratnya memerlukan 2.4 juta pekerja asing. Ya, walaupun yang secara sahnya itu hanya kira-kira 1.5 juta. Kita tahu bahawa ada yang tidak melalui proses yang betul dan sebagainya. Sebab itulah dalam tempoh sekarang hingga akhir tahun ni kita ada dalam proses pemutihan. Istilah yang digunakan itu ialah kalibrasi, untuk rekalibrasi. Dengan kata lain, kalau istilah yang biasa kita gunakan pemutihan lah. Mana mereka yang berada di Malaysia tanpa dokumen yang sah, kita akan membuat proses ini sekarang ni lah. Okey, kita terus kepada topik yang menjadi
pilihan kita hari ini, iaitu tentang kerjaya antara laluan akademik atau kemahiran. Apa yang Datuk Seri boleh fahamkan? Saya telah lama berada dalam bidang akademik. Saya bekerja di universiti 25 tahun. Dan kemudian jadi Ketua Siswa Kementerian Pendidikan Tinggi selama 3 tahun. Jadi memang tumpuan kita ialah bidang akademik. Dan ibu bapa di Malaysia pun mengingatkan anak-anak mereka supaya belajar, supaya masuk ke universiti, bekerja, menjadi pengurus, menjadi ahli profesional. Tetapi di kalangan kita tu ada juga yang anak-anak yang ketinggalan, yang tidak berjaya sebaiknya dalam bidang akademik. Dan mereka ini bukan tidak pandai, tapi mungkin tumpuannya kepada hal-hal lain, sukan ataupun lebih kepada hiburan dan sebagainya. Dan mereka tersedar di satu peringkat dalam kehidupan mereka kemudian. Bagaimana kita nak memberikan ruang kepada mereka ini supaya mereka juga turut menikmati pembangunan negara, memberikan sumbang pembangunan negara. Dan di sinilah pentingnya bidang kemahiran. Banyak negara, contohnya di Austria, di Switzerland, di beberapa negara yang lain seperti di Jerman, jumlah ratusan keluaran sekolah yang masuk ke universiti dalam bidang akademik itu lebih rendah daripada Malaysia. Mereka masuk dalam bidang kemahiran. Ya, bidang kemahiran ni maknanya tak pergi ke universiti terus. Di negara mereka tu sebahagian besarnya terus ke peringkat ijazah sarjana. Mereka yang tidak berjaya ke peringkat sarjana saja yang berhenti setengah jalan. Hal ini berlaku sehingga akhir ini. Sebelum tu semua kena belajar 5 atau 6 tahun. Selepas habis sekolah dapat masters. Dan tak ada yang berhenti 3 tahun. Jadi siapa yang tak larat baru berhenti 3 tahun dapat ijazah yang dia panggil diploma. Ataupun bachelor lah kemudiannya. Tetapi sebahagian besar daripada anak-anak ini juga terus pergi ke lapangan kerja. Kalau di Switzerland tu buat jam Rolex, buat pen, buat apa, buat jewellery, buat coklat dan sebagainya. Semasa bekerja telah mereka belajar. Dan mereka belajar daripada dua institusi. Satu, institusi yang memberikan penganugerahan persijilan tersebut. Yang keduanya syarikat tersebut. Syarikat tersebut memberikan ruang kepada mereka untuk belajar, pada masa yang sama bekerja, mana mereka dapat gaji, dan mereka akan hadirlah untuk pelbagai program latihan secara bersemuka dengan beberapa orang guru ataupun pensyarah pengajar. Biasanya dalam konteks kita mudah macam college community, Gap Mara macam tu. Tapi di akhir satu tempoh itu mereka diberikan sijil. Sijil itu bila dikumpul-kumpul sehingga satu tahap nanti akan sama nilainya dengan sekeping ijazah. Macam itulah. Itu yang kita buat sekarang ni di Malaysia. Dan mungkin kefahaman ini masih belum jelas lagi. Bila mereka bekerja ni mungkin terlupa nak buat persijilan itu. Ya, itu yang kita panggil SKM 1. Sijil kemahiran 1, sijil kemahiran 2, sijil kemahiran 3. Sijil kemahiran 3 itu telah melayakkan mereka ni jadi separa profesional. Kemudian sijil kemahiran 4 itu sama dengan diploma. Sijil kemahiran 5 sama dengan ijazah. Itu yang saya sebutkan tadi. Macam di negara-negara yang saya sebutkan, mereka ni ada dua pilihan. Kalaulah mereka ni tak boleh duduk menghadap buku, masuk ke dewan kuliah, belajar subjek yang mereka mungkin tak suka, statistik, filosofi dan sebagainya, mereka pergi ke bidang pekerjaan terus menggunakan kemahiran. Sebab itulah buktinya hebatnya mereka ni, barang-barang yang mereka hasilkan luar biasa. Jepun tak boleh menandingi mereka sebab kemahiran itu memang dibentuk daripada anak muda lepasan sekolah. Umur 17 tahun, 18 tahun sampailah umur mereka 65 tahun, 67 tahun. Hebat. Akhirnya mereka ni ketika umur mereka 50 tahun tu mereka sudah jadi masters dalam bidang tu lah. Jadi orang belajar pula daripada mereka. Okey, kita akan sambung lagi Datuk Seri, tapi seperti biasalah Datuk Seri pun dah pernah datang ke program Ruang Bicara. Kita berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami juga, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan sementara itu saya dan Datuk Seri juga ingin menengguk minuman yang disediakan ini untuk membasahi tekak kami. Kita
Kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kerjaya antara laluan akademik atau kemahiran. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Dan dua talian itu saya ingatkan lagi kepada anda, masih lagi kami kekalkan untuk membolehkan anda memberi pandangan, pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ulangi lagi, 032604 0155 dan juga 0326040149. Baiklah, bila Datuk Seri sebut tentang kemahiran itu sendiri, apakah ini sebenarnya antara matlamat apabila kerajaan memperkenalkan apa yang disebut sebagai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET itu sendiri, Datuk Seri? Terima kasih. TVET ini memang selalu disebut orang. Cuma saya sebutkan istilahnya yang betul ya. Ada dua perkataan penting di situ. Satu ialah technical. Yang kedua ialah vocational. Technical itu maknanya hal yang berkaitan dengan kemahiran. Hal yang berkaitan dengan pembuatan, kaedah, metodologi membuat sesuatu. Saya bagi contoh, kalaulah kita potong rumput ataupun kita potong pokok. Memang mudah nak potong rumput, nak potong pokok. Tapi kita mesti belajar kaedah yang betul supaya rumput terpotong, kita tak cedera dan pada masa yang sama kita boleh buat duit. Cara nak buat duit itulah yang dipanggil vocational. Kita belajar kemahiran sehingga jadi satu pekerjaan. Vocational itu pekerjaan. Berbanding dengan akademik, akademik tak menyediakan kita sebenarnya kepada pekerjaan. Dia memberikan ruang yang agak besar untuk seseorang itu bebas mencari di manakah tumpuan-tumpuannya. Kalau kita belajar tentang sejarah di contohnya di Britain, di segi perkembangan universiti yang tak lama pun masanya, saya fikir lebih kurang 100 tahun dahulu, tumpuan mereka lebih kepada akademik. Pergi belajar universiti, belajar falsafah, belajar sejarah, belajar bahasa, belajar matematik, belajar hal-hal yang berkaitan dengan sains tulen ataupun tak ada pengajian yang berkaitan dengan profesional. Kita tak pergi ke universiti untuk belajar accounting, perakaunan. Kita pergi ke institusi perakaunan, ACCA ataupun SIMA untuk belajar perakaunan. Kita tak belajar di universiti pada ketika itu 100 tahun yang lalu kejuruteraan. Kita buat kejuruteraan dalam bentuk sistem yang saya sebutkan tadilah di Jerman tu, ataupun di Malaysia ni kita panggil TVET. Sehinggalah akhir Perang Dunia Kedua, apabila ramai tentera pulang dan mereka ni tak ada kerja. Selepas Perang Dunia Kedua, dan mereka, universiti pun dibuka dengan banyaknya ketika itu melatih mereka ni, berbanding dengan skim kemahiran yang memerlukan 10 tahun, 15 tahun untuk jadi mahir, yang kita mungkin sama setara dengan SKM CJ Kemahiran Malaysia 5 tu, mereka belajar kat universiti 3 tahun je. Lepas tu boleh masuk ke sektor pekerjaan. Jadi suasana selepas Perang Dunia Kedua tu yang menjadikan sistem pendidikan tinggi kita ni, khususnya di Barat, dipenuhi dengan pelbagai program yang sebelum ni tak ada di universiti. Mereka nak belajar tu mesti pergi ke sektor ataupun ke kilang ataupun ke bidang pekerjaan tu sendiri terus. Saya pernah buat satu artikel ketika saya belajar di England dulu. John Major ni tak pernah belajar di universiti. Dia ni seorang accountant dan pernah bekerja di HSBC di Kuala Lumpur. Antara tugasan yang diberikan pada beliau. Dan beliau ni mengambil exam lah. Dari satu tahap akhirnya menjadi accountant. Ini adalah kaedah yang biasa berlaku sebelum Perang Dunia Kedua ataupun selepas Perang Dunia Kedua dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi disebabkan oleh kita nak cepatkan masa tu, ini yang kita buat sistem yang terurus. Masanya 3 tahun belajar TVET. Sepatutnya TVET tu belajar di industri. TVET ni kita adakan institusi. Di Malaysia kita ada 1344 institusi TVET. 1344.
dan Kementerian Sumber Manusia menjadi koordinator TVET yang koordinator Majlis ataupun Sekretariat Majlis TVET Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Yang kebetulan kami nak promo ni 27 hari bulan nanti adalah mesyuarat kami yang kedua pada tahun ni lah. Dan ada beberapa pengumuman penting yang akan diberikan. Dan antara perkara yang kita nak tekankan juga dalam Majlis TVET ini, kita menggabungkan semua sekali institusi yang ada. Dan satu ketika nanti kita ada portal TVET kalau kita nak mengikuti pengajian, nak mengetahui apakah kemudahan-kemudahan yang ada, apakah peluang pekerjaan yang ada, apakah contohnya dana yang tersedia, dan ini semua ada. Kalaulah kita pergi ke universiti, ke IPTA, IPTS, kita dapat pinjaman daripada PT-PTN yang boleh dijadikan beasiswa kalau dapat keputusan yang baik, yang sangat cemerlang. Ya, begitu juga dalam dalam sektor TVET ini ataupun dalam jurusan TVET ini kita ada PTPK, Perbadanan PT Tabung Kemahiran Pembangunan Kemahiran. Ya. So pelajar boleh memohon pinjaman dan ada syarat-syaratnya. Dan kalau dapat cemerlang itu jugalah boleh ditukar kepada beasiswa. Syarat kemasukan sendiri bagaimana? Syarat kemasukan ialah kalau TVET ni tak macam universiti. TVET ada yang tak perlukan SPM. Itu kita memberikan ruang kepada sepenuhnya. Tapi tak semestinya yang tak perlu, tak ada SPM itu tak berjaya dalam kerjaya mereka mungkin mereka ni lebih awal jadi jutawan daripada orang yang ada PhD. Orang yang ada PhD ni mungkin tak akan jadi jutawan sebahagian besarnya. Ya. Tapi mereka yang ada minat dalam satu bidang, kemudian mereka ini belajar betul-betul dan mereka ni humble untuk terus belajar, kemudian mendapatkan peluang-peluang pekerjaan, menjadi usahawan dan sebagainya, lebih mudah dalam di kalangan mereka yang berada di sektor TVET ini. Jenis-jenis latihan yang diberikan dalam TVET itu sendiri, apakah ianya sama di keseluruhan 1344? Tak sama. Ya, tak sama. Dan ada yang overlapping juga. Ini yang kita nak lihat. Ya. Kerajaan memperuntukkan 6.6 bilion setahun untuk menaja pelbagai aktiviti dalam institusi TVET ini. Sama ada dengan menguruskan institusi TVET atau menyediakan kemudahan-kemudahan keuangan kepada pelajar. Dan siang tadi kami ada mesyuarat, mereka meminjam pada TVET PT-PTK ni pun ada yang tak bayar 1.8 bilion tunggakan sekarang ni, dan saya minta supaya mereka yang meminjam tak bayar tu tolong bayar ya sebelum kita ambil tindakan, disebabkan duit itu kita nak putarkan untuk kegunaan adik-adik kita yang lain akan masuk institusi TVET ini. Dan saya juga nak sebutkan, TVET ini bukannya 4 tahun, 5 tahun belajar. Ada yang 3 bulan. Tengok kepada jenis khusus yang kemudian tu kerja, kemudian datang balik cari. Jadi kita akan kumpulkan, akhirnya dia lulus SKM 1. Jadi proses meluluskan mereka ini perlukan apa yang kita sebut sebagai membina portfolio. Kita punya file sendiri di mana latihan kita telah jalani, apa kerja yang telah kita buat. Kemudian selepas itu akan Jabatan Pembangunan Kemahiran akan sahkan yang ini adalah SKM 1 dari segi standardnya, dan mereka boleh gunakan sijil SKM 1 tu untuk bekerja, untuk pergi ke sektor lain. Selama ni mereka tak ada sijil. Kemudian SKM 2 begitu juga, mereka bekerja, ambil kursus dan sebagainya, dan akhirnya habis SKM 2. SKM 3 tu dah anggap para profesional. Jadi kalau SKM 4 sudah menjadi diploma, setara dengan graduan diploma. So inilah perkara yang kita kena maklumkan pada masyarakat. Mereka ada di antara mereka ni yang bekerja, tapi mereka ni tidak menyedari bahawa selepas bekerja ataupun beberapa tahun selepas bekerja itu, mereka harus
membina portfolio ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata convert it into SKM equivalent, ya. Dan secara tak langsung mereka ini akan ada sijil. Jadi untuk naik pangkat, untuk naik gaji, seterusnya sijil itu adalah walaupun kita berapa lama masa yang perlu diambil oleh setiap pelajar itu untuk mendapat sijil kemahiran ni? Yang pertama sehinggalah yang sijil itu akan diambil, yang paling mudah sekali ialah kita pergi ke kursus dulu. Masa kita pergi kursus itu mungkin tak sampai, tak memadai untuk sijil SKM 1 ataupun SKM 2. Mereka harus mengikuti beberapa modul dan kemudian tu bekerja sambil bekerja. Ya, bukan mereka pergi itu tak bekerja. Dan menjadi kewajipan kepada syarikat untuk menghantar pekerja mereka itu untuk berlatih. Untuk berlatih. Sistem latihan kita ni terbagi kepada dua. Satu, latihan sebelum bekerja. Itu yang sebahagian besar institusi TVET ini, lepasan SPM dan sebagainya. Kemudian mereka yang sedang bekerja ini, bagi mana-mana syarikat yang mempunyai lebih daripada 10 orang, mereka wajib mencarum dalam HRDF, Human Resources Development, HRDF Fund. Dan sebanyak 1% daripada jumlah gaji pekerja. Jadi untuk membolehkan gaji ini yang telah dikeluarkan itu digunakan untuk latihan. Ya, jadi HRD Corporation dah pegang lah duit tu, 1% tu. Dan tahun ini saja tahun lepas saja kita telah HRDF telah berjaya mendapat caruman 1.8 bilion. Ya, duit ini harus digunakan. Duit ini bukan milik HRDF, milik majikan ataupun pekerja. Pekerja mesti dihantar berlatih. Respon daripada pihak industri sendiri, apakah ialah walaupun Datuk Seri baru saja bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, tetapi sudah pastilah dapat melihat dengan begitu jelas sekali tentang perkembangan TVET itu sendiri. Apakah Datuk Seri berpuas hati sebenarnya dengan respon? Saya masih belum berpuas hati. Saya dapati sebahagian besar daripada mereka yang dianggap sebagai tidak mahir ini tidak diberi kefahaman oleh pihak majikan tentang apa yang seharusnya dibuat oleh pekerja ini supaya mereka ini dapat ditingkatkan gaji mereka, ditingkatkan kemahiran mereka. Pembinaan portfolio kerja itu sangat penting. Ya, di mana kita ada sistem persijilan. Dan sistem persijilan ini mesti difahami oleh mereka yang nak bekerja. Ya. Jadi ini mungkin sesuatu perkara yang dianggap sebagai menyukarkan. Tetapi saya pernah bersama-sama dengan pegawai-pegawai saya semasa saya di Universiti Teknologi Malaysia dulu. Kita panggil apa yang kita sebut sebagai akreditasi untuk pembelajaran lepas ataupun APEL kita panggil. Dalam konteks TVET ini kita panggil REPEL. RPEL. Kalau APEL tu akreditasi, P itu prior experiential learning, latihan menerusi pengalaman. Kalau REPEL itu ialah recognition. Jadi pengenalpastian pembelajaran yang telah mereka lalui secara pengalaman itu. Itu yang agak sukar sikitlah untuk kita fahami. Tapi saya fikir ramai pakar-pakar pengurusan sumber manusia harus membantu masyarakat Malaysia. Saya fikir ketika ini jumlah pekerja di Malaysia ini yang saya sebutkan tadi 16.5 juta orang tu, sebahagian besarnya adalah dalam kelompok ini yang masih belum diberi persijilan secara jelas. Dan sebaiknya semua orang ada persijilan, tak kira lah sijil SKM 1 ke SKM 2 ke, khususnya. Dan sijil ini dikeluarkan oleh pihak TVET sendiri. Ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, di kementerian kami lah. Dan daripada pemerhatian Datuk Seri sendirilah, daripada apa yang Datuk Seri sebut, saya percaya bahawa Datuk Seri juga ingin melihat satu perubahan yang mungkin lebih berkesan sebenarnya terhadap program pendidikan dan teknikal dan vocational ini ataupun TVET ini. Jadi apa perkara lain yang Datuk Seri lihat perlu sebenarnya diubah untuk memberikan satu kekuatan kepada program-program yang dianjurkan oleh TVET itu sendiri?
satu pelajar tu sendiri mesti ada minat. Dia mereka ni mesti dalam pemikiran mereka tu mesti ada. Okey, katalah nak jadi jurukimpal yang terkenal kan. Jadi jurukimpal yang hebat. Asalnya kita akan belajarlah jadi jurukimpal tu belajar di Giat Mara ataupun belajar di mana-mana institusi. Lepas pada 6 bulan dah boleh buat kimpalan. Tapi kimpalan tu kimpalan yang baru. Selain daripada tu kita mesti ada juga kursus-kursus lanjutan. Akhirnya semasa bekerja tu kita boleh buat pelbagai kaedah kimpalan. Kimpalan yang paling hebat sekali adalah kimpalan dasar laut. Ya, ini yang paling kursus yang paling popular sekali. Dan gajinya saya tak tahu berapa lah, mungkin gaji mereka ni 20-30 ribu macam tu ya. Dan kena beranilah. Kena pandai menyelam, pandai berenang, samping buat kimpalan di dalam laut tu. Tapi sebelum buat kimpalan di laut, kena buat kimpalan di atas darat dulu. Betul. Itulah progressionnya. Mungkin nanti kita diperlukan bukan di Malaysia, kita diperlukan di Korea, kita diperlukan di Amerika Syarikat dan sebagainya yang boleh kita laksanakan dengan ada persijilan. Orang nak tengok sijil kita tu yang kita pernah menjalani kursus, kita pernah buat kerja selama 10 tahun, 20 tahun, berapa banyak proses kimpalan yang telah kita laksanakan. So ini semua dalam kerangka Tibet. Dan ini yang saya fikir yang sangat luas skopnya. Saya bagi contoh yang paling mudah sekali ialah pemotong rumput lah. Pagi tadi saya ada mesyuarat di sekitar sini. Saya pergi ke Tasik Titiwangsa. Sementara mesyuarat tu saya sempatlah tengok sejam di Tasik Titiwangsa tu. Saya dapati kemahiran kita untuk memotong pokok itu tidak sempurna. Akhirnya pokok itu tercacak tegak macam tu. Ada yang tak gembur dan sebagainya. Dan kalaulah di beberapa negara yang saya fahami, saya pernah ikuti kursus 4 hari di Singapura tentang park management, pengurusan taman. Saya pergi daripada taman ke taman di Singapura. Dan mereka ini ada pakar mereka. Nak kerat tu macam seolah-olah kita nak buat design reka bentuk buat jambatan macam tu. Kerat di sini, kerat di sana. Daun ini biarkan tumbuh dan sebagainya. Barulah pakar yang berkenaan tu sahkan, barulah orang tu datang kerat. Jadi kerat benda yang disahkan ataupun yang telah direka bentuk sedemikian. Akhirnya taman mereka jadi cantik, rendang. Tak seperti sebahagian taman-taman kita di rumah saya kat Bangi pun macam tu juga. Ya. Jadi itu memerlukan kemahiran. Itu yang buat itu mungkin SKM 7 ke SKM 5 dari segi pakaran Dr. Sri keep on mentioning about masalah persijilan itu sebenarnya. Kenapa? Di mana masalahnya sebenarnya? Sijil tu sebab ramai orang tak tahu. Mereka ingat dia hari kerja saja. Ya, kerja. Bagi kami yang bergraduat ni di universiti ni, kami ada sijil bachelor, masters, PhD, professional, macam-macam sijil kita ada. Bagi anak-anak kita yang di peringkat kemahiran ini, khususnya di peringkat pekerjaan yang technical vocational ni, mereka ni tak dibiasakan dengan sistem persijilan ini. Sijil tu bukan satu sijil boleh dapat SKM 1. Yang mungkin 3-4 sijil campur dengan 2 tahun pekerjaan bersamaan. Ya, saya sebut sebagai mudahlah. Satu sijil SKM 1. Macam itulah. Kemudian kita bekerja lagi 3 tahun dapat SKM 2. Kalau anak kita biasa belajar di beberapa negara, kita tengok kalau mereka nak jadi accountant tu kan, so dia kena ada examnya, kena kerja 2 tahun, kemudian tu ambil exam lagi 2 tahun kerja, begitulah. Tapi dalam konteks mereka ni bukan exam, tetapi menunjukkan kemahiran mereka tu. Ada pakar yang akan tengok kalaulah kerak pokok tu kerak pokok yang betul, baru disahkan bahawa orang ni memang pakar dalam kerak pokok. Dia boleh ditingkatkan kemahiran mereka. Ini sijilnya SKM 3 macam tu. Ya, faham. Jadi apabila kita bekerja nanti, kita tak tunjuk yang saya dah bekerja 10 tahun. Saya dah bekerja 10 tahun tapi ini sijil saya. Ya, dan barulah sistem penggajian itu boleh ditingkatkan. Betul. Barulah negara kita boleh menjadi negara yang berpendapatan tinggi, sebab orang kita semua profesional. Itu. Okey, kita nak sambung lagi. Datuk Sri, masih lagi ada masa, tapi kita akan berehat.
buat kali terakhir dan kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang merupakan Ketua Setiausaha di Kementerian Sumber Manusia, dan kita masih lagi bercakap tentang topik kerjaya antara laluan akademik atau kemahiran. Kita rehat dulu. Okey, kami berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Baik, Datuk Seri, daripada apa yang Datuk Seri sebut, dan ini juga bagi saya merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada Datuk Seri dan rakan-rakan di Kementerian Sumber Manusia, khususnya bila bercakap tentang TVET itu sendiri. Tetapi mungkin secara ikhlasnya, apakah Datuk Seri merasakan, walaupun baru 2 bulan sebenarnya berada di Kementerian Sumber Manusia, tetapi apakah Datuk Seri merasakan bahawa mungkin dari apa pemerhatian Datuk Seri, daripada apa yang Datuk Seri kaji, apakah TVET itu sendiri, program TVET itu sendiri perlu sebenarnya distruktur semula? Ya, terima kasih. Ada 2 perkara yang penting. Pertama, sebagai yang kita akan bincang dalam majlis TVET negara 27 hari bulan nanti. Okey. Pertama sekali ialah overlapping. Pertindihan yang terlampau banyak sehingga kan orang confuse. Mana satu nak pergi. Sebaik-baiknya program TVET ini ialah kepada mereka yang tinggal berhampiran dengan sesuatu industri, sesuatu bidang pekerjaan. Saya nak bagi contoh ya. Yang keduanya ialah tentang penglibatan sektor swasta menjayakan TVET ini. Sebab TVET ini 70% hands-on, 70% kemahiran latihan tu. 30% saja teori. Kalau akademik dia terbalik. 30% tu kemahiran, 70% itu ataupun lebih pada 70% teori. Ya. Untuk membolehkan kemahiran itu hands-on delivery itu boleh dilaksanakan dengan baik, kita perlukan syarikat-syarikat yang nak gunakan graduan TVET itu. Saya bagi satu contoh yang terbaik, iaitu Saim Dabi Plantation. Mereka ini berusaha untuk mengurangkan pekerja-pekerja asing dalam ladang-ladang kelapa sawit mereka sebanyak 50%. Okay. So apa yang mereka laksanakan sekarang? Sekarang 36%, 35% macam tu ya. Apa yang mereka laksanakan ialah mereka bekerjasama dengan institusi TVET yang ada di kawasan tersebut. Dia tak boleh belajar di Kedah, kemudian tu nak kerja di Johor, tak boleh. Dia mesti di kawasan yang berhampiran dengan di mana mereka berada. Ya, supaya ekosistem ini dapat dibangunkan. Mereka cari anak-anak kampung kat kawasan itu, masukkan dalam program-program latihan yang ada disediakan oleh pelbagai agensi, kemudian mereka terus bekerja. Apa kerja mereka? Antaranya ialah menabur racun serangga menggunakan drone. Bukannya yang kaedah biasa, pakai drone. Kemudian tu membuat beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan ladang itu menggunakan jentera-jentera yang sangat mahal dan sophisticated. Dan mereka ini lepasan SPM, ada yang separuh tu tak ambil SPM pun atau gagal SPM. Mereka ni dilatih, kemudian dibayar gaji hampir 3,000 gaji mereka. Ya. Dan tambah lagi dengan ada perumahan yang disediakan di kawasan tu. Jadi bayangkan, latihan tak sampai 2 tahun, setahun, mereka terus bekerja, gaji dibayar dengan lumayan, tinggal di kampung. Kalau di Kuala Lumpur ni 3,000 tu sengsara lah. Tapi kalau di kampung, tinggal dengan ibu bapa, tinggal di rumah ibu bapa, ini adalah perkara yang kita nak bawa. Jadi di mana-mana saja kita akan ada TVET providers yang ada. Sebab itulah TVET provider ni merata. Okey, kita nak sambung lagi sekejap saja lagi ya, Tok Sri. Kita difahamkan ada pemanggil di talian. Jadi kita ambillah panggilan yang sudah pun pemanggil yang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Encik Mazlan dari Kedah ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Mazlan. Nak tanya Datuk sikitlah. Ya. Boleh kuat sikit audio di dalam studio. Yang dah lama datang ke Malaysia, biasa yang dah lama datang Malaysia ni, ada yang boleh buka minimarket, ada yang buka kedai makan.
Yang dia pelanggan, yang pembeli orang Malaysia kita. Yang mula datang dia kerja ladang, kerja cleaner, dia kerja apa sajalah mula datang. Dia mula jual barang ke rumah, mula datang. Dah lama-lama datang, minimarket pun ada. Kedai makan pun ada. Dia pergi jadi pembeli kita. Macam mana kesilapan di mana tu? Bila nak habis datang saya, kalau dia habis kerja dia balik negara dia, tak apa. Ni besok kita ambil lagi. Ambil lagi, yang lama dah jatuh okey. Itu saya tanya, minta itulah penjelasan Datuk sikit. Okey. Baik, terima kasih. Apa ni Encik Mazlan dari Kedah. Tak tahulah sama ada kaitan tak dengan apa yang kita bincangkan. Kurang berkaitan lah, tapi saya nak jawab juga sikit. Okay. Ini menunjukkan bahawa Malaysia ni adalah tempat di mana gold mine dalam bahasa Inggerisnya, tempat yang apa saja kita buat rezeki melimpah ruah. Betul. Ya, jadi kalaulah orang luar datang tengok Malaysia ni, macam-macam benda boleh buat. Potong rumput pun boleh dapat RM100 satu rumah. Betul. Ya. Ini kan pula orang kita. Jadi adalah sangat melukakan dan sangat mengecewakan kalau ada di antara kita ni tak nampak kerja di Malaysia ni. Sedangkan orang luar boleh nampak pelbagai. Ya. Satu isu juga yang saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri. Ini pun saya anggap cukup penting sebenarnya. Kita selalu, kepimpinan negara juga selalu bercakap bahawa kita ingin menjadi sebuah negara maju sebenarnya. Tetapi untuk menjadi negara maju itu kita harus menyediakan sumber manusia ataupun sumber pekerja yang betul-betul dapat memenuhi segala kehendak untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi apakah matlamat itu sebenarnya yang menjadi dokongan kepada TVET? Ada satu ayat Quran yang ni kita Zulhijjah ni masa yang sangat baik apabila dialog di antara anak Nabi Ayub dengan bapanya terhadap Nabi Musa selepas Nabi Musa membantu mereka mengambil air telaga untuk minuman ternakan mereka, dan ayat itu menyebut yang akhirnya Al-Qawiyul Amin, ya. Maknanya ambillah pemuda ini bekerja, Nabi Musa ini bekerja dengan kita sebab dia Al-Qawiyun Amin, orang yang kuat dan boleh dipercayai. Jadi kita selain daripada kuat, dalam konteks ini banyaklah tafsiran tentang kuat ini. Salah satu padanya pandai, salah satu padanya gagah ataupun cekap dan boleh buat sesuatu, deliver, ya. Dan yang kedua ialah amin, orang yang trustworthy, orang yang boleh dipercayai. Kita nak sumber manusia di Malaysia ini ada Al-Qawiyul Amin, boleh pandai, cekap, mahir, tapi pada masa yang sama boleh dipercayai. Dan inilah yang menyebabkan beberapa negara seperti Jepun, Switzerland, orang percaya kepada mereka. Sebab itulah orang bawa duit ke Switzerland tu, letak duit dengan mereka, sebab negara ni memang boleh mengendalikan duit mereka, pada masa yang sama dipercayai. Jadi pekerja Malaysia juga macam tu. Di mana saja yang kita sempat memberikan tazkirah, ucapan dan sebagainya, saya akan tekankan yang kita buat dalam TVET ini adalah Al-Qawi, ya, yang membolehkan kita ni kuat dari segi mental, dari segi kemahiran, dari segi intellectual. Pada masa yang sama kita juga kena trustworthy. Dan trustworthy ini adalah sesuatu sikap ataupun sifat yang hanya boleh kita laksanakan apabila kita ada kesempatan untuk buat sesuatu yang salah, kita tak buat benda yang salah. Bukannya tak ada benda yang salah. Ya, ada kesempatan kita tak buat. Okey, tinggal 3 minit saja lagi. Masa begitu pantas berlalu sebenarnya, Datuk Seri. Saya tertarik hati sebenarnya daripada apa yang Datuk Seri sebut sebentar tadi tentang trustworthy, keikhlasan dan sebagainya. Apakah Datuk Seri merasakan barangkali inilah juga sebenarnya kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan istilah ataupun falsafah dan juga konsep madani itu sendiri? Itu yang saya nak sebutkan sebagai akhirnya, kita perlu ada kerangka pemikiran dan jiwa yang nak kita bangunkan. Dan konsep madani ini menepati apa yang saya sebutkan tadi, ya. Selain daripada kita ada daya cipta, kita ada kemahiran dan sebagainya, kita harus ada dalam nada ni sebut ihsan. Ihsan ni maknanya di belakang orang kita buat benda yang betul, sebagaimana kita nampak Tuhan. Itulah perkara yang nak kita tegaskan. Barulah negara Malaysia ni akan jadi negara yang maju, selari dengan semangat yang nak kita bawa bersama. 2 minit lagi masa ada. Apa ni apa lagi seruan dan juga harapan Datuk Seri? Kepada adik-adik yang
baru menamatkan pengajian di sekolah, silalah ambil kesempatan untuk berada dalam institusi TVET. Ada 4 buah universiti awam yang menyediakan perkhidmatan semua ataupun pendidikan tinggi di peringkat TVET ini. UTHM di Batu Pahat, kemudian kita ada UNIMAP di Perlis, kita ada Universiti Malaysia Pahang, dan satu lagi mana ya, ada 4 universiti lah ya yang menyediakan perkhidmatan sepenuhnya. Dan banyak institusi lain yang ada sama ada oleh Kementerian Sumber Manusia, begitu juga dengan Giat Mara, UniKL dan sebagainya. Ini semua menyediakan sistem pendidikan yang menumpu kepada TVET. Dan insya-Allah kalaulah tidak di peringkat pengajian tinggi, kita mula di bawah. Dan ingat bahawa mereka yang bermula di bawah tak semestinya di akhir nanti ketinggalan di belakang. Betul. Mungkin mereka yang di depan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk Seri, terutamanya berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia itu sendiri, kerana ianya merupakan satu faktor yang cukup penting sebenarnya. Kita boleh bercita-cita untuk menjadi negara maju, tetapi kalau kita gagal untuk melahirkan sumber pekerja ataupun sumber manusia yang betul-betul bersifat profesional, itu harapan kita untuk mencapai sebuah negara maju itu akan menjadi begitu sukar dan begitu sulit sebenarnya. Jadi itu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Jadi terima kasih kepada anda yang merupakan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, sentiasa kami tepati ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.